Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua di atas peluang yang diberikan kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan RUU Hak Cipta. Rang undang-undang ini dipinda bagi memenuhi piawaian dan pengamalan antarabangsa berdasarkan perjanjian perkongsian ekonomi komprehensif serantau, perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik serta Treaty Marrakesh untuk memudahkan akses kepada karya yang diterbitkan orang buta, kurang penglihatan maupun ketidakupayaan cetakan. Pertamanya saya ingin menyentuh mengenai implikasi terhadap harta intelek di bawah perjanjian antarabangsa khususnya CPTPP. Ramai yang telah bangkitkan kebimbangan terhadap implikasi ratifikasi perjanjian ini kepada negara. Bukan kerana menolak kepentingan perdagangan, tapi kerana ia berkaitan dengan soal bukan perdagangan seperti harta intelek, pelaburan, perolehan kerajaan, syarikat milik kerajaan, e-dagang, perkhidmatan, alam sekitar dan buruh. Saya menyentuh dalam konteks implikasi terhadap harta intelek dengan penyertaan negara dalam CPTPP. Sebagai contohnya adalah hak pembiak tumbuhan serta hak paten terhadap mikroorganisme yang akan menjejaskan nasib para petani kerana secara tidak langsung Malaysia juga akan terlibat dalam Convention untuk Perlindungan Varieti Baharu Tumbuhan atau UPOV 91. UPOV 91 ini akan mendorong kepada monopoli syarikat dan pembiak baka terhadap biji benih dan bahan penyebaran tumbuhan. Sedangkan di Malaysia kita mempunyai Akta Perlindungan Varieti Baharu Tumbuhan 2004 yang mengimbangi hak pembiak baka komersial atas usaha inovasi mereka. Jadi CPTPP ini merubah perkara ini. Saya bangkitkan perkara ini kerana ia berkait dengan harta intelek dalam sektor pertanian. Walaupun tidak berkait secara langsung dengan kementerian, tapi hakikatnya itulah gambaran implikasi terhadap langkah meratifikasikan perjanjian antarabangsa seperti CPTPP yang sebenarnya telah dipersetujui sejak September 2018 lagi. Tuan Yang Dipertua, meneruskan perbahasan ini, saya ingin mengetahui berapakah permohonan hak cipta melalui pemberitahuan sukarela sepanjang negara dilanda pandemik bagi tahun 2020 dan 2021. Berapakah sijil pemberitahuan sukarela hak cipta telah dikeluarkan, dan saya juga ingin mengetahui kategori utama terhadap pemberitahuan sukarela sepanjang 2 tahun ini. Dan adakah karya sastra, seni dan filem masih mendominasi permohonan hak cipta ini? Tuan Yang Dipertua, pindaan kali ini juga bagi memenuhi Treaty Marrakesh yang merangkumi sistem pelaksanaan pengecualian hak cipta bagi memenuhi keperluan golongan kurang upaya untuk mendapatkan capaian kepada karya dalam format boleh akses melalui authorized entity. Dalam perkara ini saya ingin bertanya sejauh manakah program-program kesedaran transliterasi bahan celek kepada bacaan untuk golongan kurang penglihatan dan pendengaran dilaksanakan bagi memastikan golongan ini celek terhadap hak mereka. Sejauh manakah jalinan kerjasama serta program bersifat down to earth dilaksanakan kementerian bagi memenuhi aspek kesedaran ini ke peringkat lapangan? Apa program-program memupuk kesedaran terhadap pembudayaan harta intelek dilaksanakan khusus terhadap golongan ini? Datuk Seri Yang Dipertua, perkara yang terakhir, saya ingin mengetahui apakah kementerian mempunyai satu kerangka dasar dan hala tuju terhadap pembangunan ekosistem pengkomersialan harta intelek dalam dan luar negara. Sejauh manakah sesi libat urus dilaksanakan bersama dengan institusi pendidikan negara maupun pihak industri dalam perkara ini? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tempat.